Assalamualaikum semua. Ni yang tengah tekan link ni, semua menggelupur nak raya ya. Ni dah tekan link ni nak buat apa? Tengok apa? Oh tak, macam ni guys. Tahun ni Acap nak bawakan korang satu eksklusif box yang dekat dalam dia ada dua design sampuraya yang sangat-sangat limited. Korang nak cepat isi detail order dekat bawah sekarang and tekan sell laju-laju before kita orang sold out. Adik-adik sekalian yang mana nak dapat duit raya pada Acap, bagilah pujuk mak ayah tu beli box ni. Sebab tahun ni Acap ada bagi korang duit raya tau. Berapa? RM300. So korang kena cepat-cepat dapatkan. Tu. Muka jangan buat muka tak bersalah. Dah tekan link ni, lepas tu palau admin Acap. Sima level, klik link ni sekarang. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay guys, untuk hari ni kita nak bicara tentang satu kes yang menggemparkan Malaysia pada satu ketika dulu guys. Apa persamaan dia? Apa punca Acap nak cerita balik kes ni adalah kerana kes ini juga berlaku ketika kami semua orang Malaysia sedang menyambut ketibaan bulan Ramadan. Pada waktu tu guys, terjadi pada di hujung Ramadan. Ini adalah kisah tentang pembunuhan kejam seorang jutawan kosmetik yang bernama Sosilawati Lawiyah. So kita layan intro dulu and kita akan cerita tentang pembunuhan ini. Roll it. Okay guys, sebelum kita nak bercerita tentang kronologi kes Sosilawati Lawiyah ataupun Datuk Sosilawati Lawiyah ni, Acap rasa kebanyakan daripada korang mungkin dah sedia maklum ataupun mungkin dah ada pengetahuan tentang kes ni. Tapi tak apa, hari ni Acap nak berkongsi dengan korang memperingati pemergian dialah pada bulan Ramadan satu ketika dahulu. Okay guys, sebelum tu kita check out biodata dia. Macam kita tahu nama dia Sosilawati Lawiyah. Dia ni merupakan seorang jutawan syarikat kecantikan Novel Beauty Center Senderan Berhad yang ditubuhkan pada tahun 1990 guys. Beliau juga berusia 47 tahun dan pada ketika itu sudah pun mempunyai 6 orang anak hasil dari perkahwinan pertama dia guys. Dia juga, kalau korang nak tahu, pernah menjadi isteri kepada seorang penyanyi terkenal dengan lagu Pada Syurga di Wajahmu, iaitu Nash, sekitar tahun 2006 hingga ke tahun 2009. Tahu tak lagu tu? Waktu engkau ku lupakan dalam kerana cinta, betapa hatimu rela demi melihat kau bahagia. Sekejap lagi aku naik share. Jom guys, kita cerita tentang kronologi kejadian. Okay guys, bila nak cerita pasal kronologi kejadian ni, kita tak tahulah, Acap yang baca ni pun Acap rasa macam wow, tergamaknya pembunuh tu buat sampai ke tahap ni kan. Okay guys, jom kita start cerita. Kejadian berlaku macam Acap cakap tadi pada bulan Ramadan tahun 2010, iaitu pada tarikh 30 Ogos lebih kurang jam 8.30 malam. So senang cerita guys, kes ni sudah pun masuk 12 tahun dah. Pejam celik dah pun masuk 12 tahun. Okey guys, menurut sumber, Datuk Sosilawati ada memberitahu kepada salah seorang anaknya yang dia hendak ke Banting, Selangor untuk menemui peguam atas urusan pembelian tanah di Pulau Pinang yang bernilai RM1.4 juta. Tapi guys, apa yang membuatkan kes ni muncul adalah ketika dia tak dapat dihubungi selepas bergerak menuju ke tempat tersebut. So selepas kehilangan dia ni dilaporkan, kecoh dekat semua media-media akhbar utama tentang kehilangan jutawan kosmetik ni guys. Pada waktu tu dia ni tak pergi seorang, sebab yang hilang bersama dia adalah Kamarudin, which is pemandu dia, Ahmad Kamil, peguam peribadi dia, dan juga Nur Hisham, pegawai bank CIMB. Okey, selepas seminggu, polis menjumpai kereta BMW X5 yang dinaiki oleh Sosilawati di tempat parking kereta Pangsapuri Angsana di USJ 1 Subang Jaya, dan juga kereta BMW 5 Series milik peguamnya yang juga ditemui tidak jauh dari Hotel Grand Dorset Subang Jaya guys.
Kat sini dapat hint pertama dah. 5 hari kemudian guys, seorang peguam Datuk N. Padmanabhan berusia 43 tahun yang juga merupakan suspek utama dan adik dia Surendran telah pun ditahan polis. So hasil daripada soal siasat, mereka akhirnya membawa pihak polis ke lokasi pusat ternakan ayam di Jalan Tanjung Layang Tanjung Sepat di Banting, Selangor, yang mana menjadi tempat Sosialawati dan 3 lagi orang yang mengikorinya dibunuh dengan kejam beramai-ramai guys. Okay guys, so itu kronologi dia. Acap just cut it short lah guys, sebab ramai pun dah tahu kan. So kita tak payah meleweh panjang-panjang, cerita panjang-panjang, kita cut it short Okay, sekarang kita cerita pula tentang cara pembunuhan dia. Berdasarkan apa yang diberi oleh suspek, kenyataan mereka, mangsa-mangsa ni dipukul dengan kayu kriket dan senjata-senjata tumpul untuk melemahkan mereka sebelum tangan mereka diikat dengan menggunakan dawai. Selepas saja mereka mengikat dan melemahkan mereka, mangsa-mangsa ni dikatakan ditikam menggunakan senjata tajam sehingga mati guys. Ada semua yang mengatakan juga mangsa-mangsa ni telah pun dikerat-kerat tubuhnya dan dibalutkan dengan zinc sebelum dibakar hidup-hidup guys. Kemudian mereka dilumur dengan najis lembu, dicurah dengan petrol untuk mempercepatkan proses pembakaran sehingga mereka menjadi abu guys. Lepas daripada diorang ni dah jadi abu, suspek-suspek ni sedaya upaya melupuskan bahan-bahan bukti yang ada dengan cara mengutip cebisan dan abu mayat dan dibuangkan ke Sungai Pancau yang terletak lebih kurang 2 km dari ladang ayam milik suspek tersebut. Okay guys, lepas dia orang dah buat benda tu kan, dengan gigihnya buang abu, buang bukti, buang barang, dia orang ingat polis ni saja-saja ke tak nak pergi check. Dia orang ingat polis ni macam, okay, sudah hilang lah, sudah jadi abu lah, sudah buang lah, okay lo, tak payah cari, susah mau cari. Tak, ini Malaysia lah guys, come on lah. Okay, sekarang kita nak cerita tentang bahan-bahan bukti yang dijumpai hingga membawa mereka ke muka pengadilan guys. Okay, pasukan penyelamat Marine dengan gigihnya juga turun mencari bukti di Sungai Pancau dan akhirnya menjumpai cebisan tisu anggota tubuh badan dan tulang mangsa guys. Apa yang diorang jumpa lagi termasuklah gelang besi, 5 pisau berukuran 30 cm, besi, telefon bimbit dan kayu yang mempunyai kesan terbakar. Dan satu lagi adalah kunci kereta BMW X5. Itu yang diorang jumpa lah. Okay guys, selepas saja penemuan bukti-bukti tersebut, mereka sekali lagi menjumpai beberapa bukti-bukti baru. Antaranya adalah 3 utas jam tangan mewah, 6 keping zinc juga ditemui di Sungai Gelanggang Buaya berdekatan tempat kejadian. Yang diorang kata diorang gunakan untuk membalut mayat tu kan, untuk yang diorang bakar untuk mempercepatkan progres tu semualah. Petugas polis forensik datang situ, diorang buat marking dan diorang menyusun setiap satu bahan bukti, tulang, rambut dan abu mangsa guys pada waktu itu. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman mengesahkan keempat-empat mangsa termasuk Datuk Sosialawati telah pun dibunuh dengan kejam. Dari segala bukti dan DNA yang didapati pada Oktober 2010, Padmanabhan dan 3 lagi pekerja ladang telah pun diheret ke mahkamah atas tuduhan membunuh. Dan 2 lagi suspek yang bersama dengan Padmanabhan iaitu U. Suresh dan K. Saravanan mengaku bersalah menghapuskan bahan bukti pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun guys. Ada satu fakta mengejut guys, apabila pada tahun 2011 sekitar Julai, pakar forensik mengesahkan penemuan 2000 spesimen besar tulang atau gigi mangsa yang dibakar pada suhu sekurang-kurangnya 800 darjah Celsius dan ke atas guys. Pada Mei 2013, hakim menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kepada penjenayah. Pada awal tahun 2017, hakim membebaskan Armatan selepas mendapati yang mereka ni kekurangan bukti untuk mengaitkan
lelaki tersebut dengan pembunuhan ini guys. So itulah dia guys, apa yang Acap nak share dengan korang secara ringkas gila, kronologi secara pantas, macam mana dia ni dibunuh, macam mana mereka ni dijatuhkan hukuman, apa cara dia ni dibunuh dan sebagainya guys. Menurut spekulasi-spekulasi pada waktu tu, ada juga desas-desus yang mengatakan mangsa pada ketika itu telah pun membawa wang sejumlah RM4 juta ringgit guys. Tapi yang misterinya pada waktu tu adalah wang tersebut dikatakan hilang. Dan beberapa lagi lah spekulasi-spekulasi lain yang muncul ketika itu, antaranya tempat perjumpaan, tempat penemuan kereta dan sebagainya lah guys. Tapi kita tak payah pening-pening lah, sebab kes ni pun dah sampai penghujungnya. Pelaku-pelaku tu pun dah disabit salah dan dijatuhkan hukuman oleh pihak mahkamah. So kita ni sebagai rakyat Malaysia just ambil tahulah, kes sebesar ini, berprofit tinggi ni pernah jadi dekat negara kita guys. Mereka ni dibunuh kejam tanpa kita tahu apa niat sebenar mereka, dan kita boleh ambil iktibar lah yang mungkin faktor duit, kewangan kan membuatkan mereka lupa tentang kewarasan yang ada dalam ni. Okey, Acap rasa sampai sini je untuk kisah kali ni. Acap nak cerita pasal Susilawati Lawiyah. Okey, kat sini juga Acap minta maaf kalau ada kekurangan info ke apa. Acap just nak share kat korang secara laju, secara orang kata apa, fast pacing lah kan. Tak payah nak meleweh sebab ramai pun dah tahu kes ni. Okey, alright. So Acap rasa sampai sini saja video Acap untuk kali ni. Untuk korang, selamat berpuasa, selamat jaga diri, and di video akan datang. See you and I see you guys. Assalamualaikum. Bye bye bye.